Hilayan atas rumah dah bertukar jadi tangisan yang mendayu-dayu. Abang Man pun keluar rumah, turun ikut pintu belakang. Bila nampak je jelmaan perempuan berjubah putih lusuh atas bumbung rumah, cepat-cepat Abang Man baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah daripada Abang Aman Jengger. Dalam kisah ni, Abang Man ceritakan pengalaman dia tinggal di rumah bekas siap masjid. Siap masjid ni pula dulu bomoh, jadi banyaklah kejadian seram yang dia lalui sepanjang tinggal dalam rumah tu. Sebelum tu, mana yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Macam biasa, kita baca selawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Tahun 1999. Wah, tahun 1999 saya 3 Masa tu anak Abang Man ni baru seorang, anak sulung lelaki. Masa baru lahir, kecil je, berat pun baru 1.75 kilo je. Dah lah kecil macam botol kicap. Warna kulit pun gelap sikit dan berkedut. Baby tak cukup bulan. Kepala ni panjang pula tu, sampai kawan-kawan Abang Man tak berani dukung anak dia masa mereka datang ziarah ke rumah. Bila isteri Abang Man habis pantang je, anak dia berubah rupa. Kulitnya putih berseri, kepalanya dah tak panjang, dah tak kecil. Pendek kata, dia adalah baby yang paling sempurna bagi Abang Man. Masa tu isteri Abang Man tinggal sementara dekat rumah keluarga dia. Abang Man pula tengah sibuk lah cari rumah sewa. Dapatlah rumah bekas siap masjid. Itu pun abah dia yang cadangkan, kira menyewa dengan masjid lah. Bayar sewa pada Tok Nazir masjid, namanya Wak Sukari. Wak Sukari ni sekarang dah arwah. Sewanya pula murah, RM150 sebulan. Sebelum ni ada orang Indonesia yang banyak berjasa pada orang kampung dengan ilmu pembomohannya telah ditawarkan jawatan siap dekat masjid kampung Abang Man ni. Orang tu dikenali sebagai Wak Ripun. Dia telah menumpaskan sedikit pecah rumah dengan memagar 4 penjuru kampung. Malangnya tak sampai 2 tahun pegang jawatan siap dan tinggal rumah dekat masjid tu, Wak Ripun telah diberikan kata dua oleh jawatan kuasa masjid sebab tak menjalankan tugas. Mungkin sebab malu, Wak Ripun senyap-senyap pindah ke kampung lain. Jadi terbiarlah rumah siap masjid tu selama lebih kurang 2 tahun tanpa ada orang yang tinggal. Wak Sukari datang juga ke rumah tu tapi tak naik pun, cuma tengok-tengok dari bawah aja. Tak lama lepas tu, Abang Man anak beranak pindah ke situ. Sebelum pindah tu, Abang Man tebaslah kawasan sekeliling rumah, bersemak samun dengan sampah sarapnya. Yelah, dah lebih 2 tahun rumah tu kosong. Lampunya pula cuma ada satu je dekat beranda. Abang Man pasang lampu tambahan. Lepas 3 hari berkemas, dengan dibantu oleh kawan-kawan Abang Man iaitu Isman dan Totong, maka rumah tu siap untuk didiami. Hari keempat, Abang Man bawa isteri dengan anak dia pindah ke rumah tu. Petang tu dah nak senja. Abang Man cadanglah nak mandi. Bilik mandi dengan jamban dekat luar rumah, dekat tangga belakang. Tak jauh pun. Tengah bertuala turun tangga tu, Abang Man nampak seorang perempuan tinggi lampai, berkulit cerah pucat, pakai jubah putih nipis. Pandang Abang Man,
dengan tanpa perasaan. Abang Man terhenti tapi masih pandang dia. Perempuan tu berjalan tapi terus tembus ke dinding bilik air. Ish, setan. Tak sempat baca apa-apa, dia dah pergi. Lepas mandi, Abang Man solat maghrib berjemaah dengan isteri dia. Dia tak berjemaah dekat masjid sebab isteri dia takut tinggal seorang dengan anak kecil lagi. Macam biasa, lepas maghrib Abang Man akan baca Yasin. Lepas tu dia sambung solat isyak. Isteri Abang Man solat dulu memandangkan mereka ada anak kecil. Masa Abang Man tengah solat tu, dia terdengar isteri dia macam berbual dengan seseorang. Siap lepas habis solat tu, Abang Man tanyalah, cakap dengan siapa tadi? Totong. Mana dia? Tu dekat bawah. Abang Man pun pergi ke muka pintu. Tak ada pun Totong. Dia perhati kawasan sekeliling. Memang tak ada sesiapa. Abang Man tutup dan kunci pintu balik. Isteri Abang Man pandang dia dengan wajah kebingungan. Lain kali jangan buka pintu dulu selagi abang belum siap solat. Isteri dia hanya mengangguk je. Masa tengah makan malam, kedengaran bunyi motor menghala ke rumah dan berhenti dekat depan tangga. Bila Abang Man tengok, Isman dengan Tontong datang nak lepak-lepak. Abang Man jemputlah naik. Abang Man tak tanya pun Tontong dia ada datang tadi ke tak, sebab Abang Man tahu yang tadi tu bukannya Tontong. Mereka lepak sampai pukul 11 malam. Abang Man pun suka bila kawan-kawan datang lepak kat rumah dia. Sekurang-kurangnya masa kawan-kawan dia ada, mereka sekeluarga tak diganggu. Mereka memang suka lepak rumah Abang Man. Kadang-kadang Isman tak datang, Tontong bawa kawan lain. Kalau Tontong tak datang, Isman datang bawa kawan lain pula. Dekat 2 minggu Abang Man anak beranak tinggal rumah sewa masjid tu, tak ada apa-apa kejadian pelik jadi. Hinggalah satu hari, tiba masa untuk tidur. Anak isteri Abang Man dah tidur awal. Baru je Abang Man nak baring, dia terdengar bunyi orang berjalan dekat luar rumah. Berjalan keliling rumah dia beberapa kali. Bunyi orang berjalan tu semakin laju, macam berlari pula. Ish, tak boleh jadi ni. Abang Man pun bangun dan pergi ke ruang tamu yang gelap. Kemudian Abang Man intailah dari celah-celah dinding tu. Kalau nak diikutkan, dah lebih 10 kali dia pusing rumah Abang Man. Dia masih lagi berpusing sambil berlari. Bila dia sampai dekat tempat Abang Man mengintai tu, tiba-tiba dia berhenti dan terus pandang Abang Man. Alamak, Wak Ripun lah. Wak Ripun pandang Abang Man dengan pandangan yang penuh dendam dengan matanya bercahaya merah. Badan dia Abang Man tak nampak sangat. Abang Man terus bangun, buka tingkap. Dia tengok Wak Ripun masih berdiri dekat bawah. Kau nak apa? Tanya Abang Man. Dia tak menjawab, tapi tiba-tiba Wak Ripun jadi tinggi hingga sama tinggi dengan Abang Man dekat tingkap rumah tu. Bila tengok macam tu, Abang Man terus baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Dalam masa yang sama, kedua-dua tangan jelmaan Wak Ripun tu memanjang dekat nak sampai leher Abang Man. Mungkin dia nak cekik Abang Man kot. Abang Man sambung baca Bismillah 5 3 kali, Bismillah 6 3 kali. Kemudian dia azan sambil pegang tangan yang nak sampai ke leher dia tu. Jelmaan Wak Ripun mengelupa bila Abang Man azankan sampai 7 kali. Disebabkan terdengar azan, isteri Abang Man terbangun dan menuju ke arah dia sambil hidupkan lampu. Pam. Bang, apa tu? Orang ke apa? Abang Man tak menjawab. Dia terus baca, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turji'un 11 kali. Kali ni Abang Man terdengar macam bunyi peti menyambar. Jelmaan Wak Ripun hancur. Rupanya peti tu menyambar jelmaan Wak Ripun. Isteri Abang Man tergamam tengok apa yang jadi. Dah pergi tengok anak kita. Sejak itulah isteri Abang Man selalu nampak pelbagai jelmaan di mana saja. Penampakan yang tak pernah dilihat rasa sebelum hidup bersama dengan Abang Man. Dipendekkan cerita, tahun 2001, masa tu Abang Man dah tak kerja makan gaji sebab kilang tempat dia bekerja tu nak kurangkan pekerja. Jadi Abang Man salah seorang pekerja yang terpilih untuk terima skim VSS, skim pencen awal tu lah. Dapatlah beberapa puluh ribu ringgit, boleh buat modal untuk mulakan kehidupan baru. Abang Man dengan isteri dia terfikirlah nak berniaga, tapi dia tak tahu nak berniaga apa. Akhirnya mereka mulakan perniagaan nasi lemak dengan kuih muih. Tengah hari tu mereka pergi kedai runcit nak beli barang-barang mentah lah untuk buat nasi lemak dan kuih muih. Petangnya Abang Man merayau dekat kebun abah dia, ambil daun pisang nak buat bungkus nasi lemak. Dia ambil jugalah sekali nenas 21 biji, pisang lemak manis 2 tanda dengan pucuk ubi. Sajalah nak test market. Sambil jual nasi lemak tu, sebelahnya jual pucuk ubi dengan buah nenas.
Mereka bertolak dari rumah lebih kurang pukul 6 pagi lepas solat subuh dan menuju ke pasar pagi Pandamaran. Buka je meja dekat mana yang muat, asalkan tak mengganggu peniaga lain kan. Tak sampai 2 jam meniaga, habis licin barang jualan mereka. Mereka bertiga pun balik. Kenapa bertiga? Sebab masa tu sebenarnya isteri Abang Man tengah mengandung anak kedua, tapi masih kecil lagi lah kandungannya. Anak sulung dia dah semakin bijak dan dah pandai tolong mak dengan bapaknya. Sampai rumah Abang Man lepak kejap. Isteri dia mulalah masak juadah tengah hari. Pula dekat dapur dengan maknya, main pinggan, senduk, sudu. Tiba-tiba, Mi, ada kakak atas pokok. Rambutnya panjang, tak cantik, busuk. Sampai termuntah budak tu. Mimi tu Umi, panggilan untuk emaknya, panggilan untuk Abang Man Abu, tapi panggil Gugu. Adik-adiknya yang kemudian pun panggil dengan panggilan Gugu. Abang Man yang terdengar rungutan anak dia tu terus bergegas ke dapur dan bertanya, ada lagi ke kakak tu? Ada, tu atas pokok, busuk. Abang Man suruh ke belakang, kemudian dia juruskan jari tunjuk dan baca, Hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. 7 kali disambung dengan Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan Anas. Hati Abang Man terasa lapang. Dia dah pergilah tu. Abang Man sebenarnya selalu dengar merungut-rungut dekat miminya tentang kakak yang bertinggi atas pokok rambutan tu. Kebetulan tangga belakang rumah tu menghadap ke pokok rambutan dan selalu main dekat muka pintu. Tentang rumah ni pula, dah beberapa kali Abang Man pagar dengan bacaan tertentu. Tapi rumah ni dalam kawasan masjid, dah tentu banyak jin-jin yang nak juga rumah ni untuk dijadikan tempat tinggalnya. Wallahu a'lam. Setelah lebih dari 3 bulan Abang Man berkecimpung dalam dunia perniagaan. Perniagaan. Walaupun kecil, dia dah ada beberapa orang pekebun nanas yang nak Abang Man jualkan hasil kebun mereka. Pekebun sayur pun sama, tapi barang-barang mereka tak semestinya ada setiap hari. Jadi Abang Man selang-selikan ambil barang mereka. Kandungan isteri Abang Man pun dah semakin besar, jadi Abang Man suruh dia berhenti meniaga nasi lemak dan kuih. Duduk je rumah jaga anak dan kandungan tu. Abang Man keluar ke pasar pun sorang-sorang je. Petang tu Cik Yusup datang bawa sayur meranti dan kangkung. Selalu jugalah dia bawa sayur-sayur yang ditanam dekat kebun dia. Tak kira lah sayur apa pun, Abang Man terima je. Pernah beberapa kali jugalah sampai 2 trip dia bawa. Kemudian Abang Man ikat secekak untuk dijual. Biasanya Abang Man buat kerja tu malam lepas solat Isyak. Masa tengah ikat sayur tu, Abang Man dengar dari dalam stor masjid macam ada orang tengah kemas pinggan mangkuk. Kuat bunyinya, gedegang gedegung. Mungkin ada orang ukut, Abang Man cakap. Abang Man pun buat tak peduli lah. Lepas siap ikat sayur tu, jam dah dekat pukul 12 malam. Kemudian Abang Man kena embunkan sayur-sayur tu supaya sentiasa kelihatan segar. Dia pun pikul lah sayur tu, pergi dekat kereta yang dia parking dekat garaj masjid. Sambil berjalan tu, Abang Man terpandang tempat mandian mayat. Macam berjalan sendiri ni. Dah dekat nak sampai ke pagar besar masjid tu. Separuh badan tempat mandi jenazah tu dah keluar ke jalan raya. Abang Man terus letak sayur atas bonet dan bergegas dapatkan tempat mandi jenazah yang nak terlepas ke jalan raya tu lah. Nasib baik tempat mandi tu ada roda, senang sikit lah Abang Man tolak. Tolak. Pintu masjid Abang Man tutup balik. Entah siapalah yang bukanya. Kriuk, roda tempat mandi jenazah tu bunyi bila tu tolak. Abang Man letaklah balik ke tempat mandi jenazah tu dalam stor masjid dan tutuplah pintu stor tu. Abang Man bersuara, jangan keluar dulu, engkau belum diperlukan lagi. Besok andai engkau diperlukan, akan ada orang datang ambil engkau. Sepanjang malam tu tak ada lagi bunyi bising dari dalam stor tu. Tadi bunyi bising macam ada orang dekat stor tu, berkemungkinan disebabkan tempat mandi jenazah tu lah nak keluar kot. Wallahu alam. Esoknya masa Abang Man balik daripada pasar, dia dapat berita ada seorang kariyah masjid meninggal dunia sebab kemalangan. Beberapa kali jugalah terjadi kejadian sama. Kalau tempat mandi jenazah tu bergerak, esoknya mesti ada berita kematian. Tempat mandi jenazah tu macam dapat kesan kematian. Itu yang dia keluar dari tempat simpanan dia tu. Bila Abang Man pergi ke rumah abah dia ceritakan tentang tempat mandi jenazah tu. Abah dia hanya mendengar je. Ya pun tak, tak pun tak. Abang Man ada jugalah cerita pada orang-orang kampung, tapi ramai yang tak percaya. Hinggalah satu malam, beberapa orang kampung jumpa apa yang Abang Man jumpa tu. Barulah mereka percaya. Sampai dia mendemam. Yang accident pun ada. Takut punya pasal sampai langgar tanah merah yang berlonggok tepi jalan tu. Dekat luar pintu store tu,
Abang Man bacakan Al-Fatihah 3 kali, kemudian hentakkan tumit ke tanah. Lepas tu Abang Man balik nak tidur, esok nak berniaga. Sebelum masuk tidur tadi, Abang Man dengar bunyi macam belalang plastik dekat luar rumah. Semakin lama, semakin banyak pula bunyinya. Sit, 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 sit. Kalau seekor dua berbunyi tu normal lah bagi Abang Man. Tapi kalau dah banyak macam ni, ini dah luar biasa. Abang Man cuba kira bunyi tu. Adalah lebih kurang 20 ekor bunyi bersahut-sahutan dekat keliling rumah dia. Kemudian Abang Man ke dapur nak ambil wuduk. Jam masa tu dah pukul 2 pagi. Dia solat sunat 2 rakaat. Siap solat, Abang Man berzikir. Zikir Jibril tu, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia zikir la ilaha illallah sampailah dia tertidur atas sejadah. Besok paginya isteri Abang Man kejutkan. Dah pukul 5.30 pagi. Gangguan bunyi belalang plastik tu pun Abang Man dah terlupa. Dia tak tahu sama ada gangguan belalang plastik dapat dia atasi ataupun tidak. Sebabnya belum apa-apa lagi, dia dah tertidur atas sejadah. Balik dari pasar hari tu, lepas mandi Abang Man tidur kejap. Dalam pukul 3 petang, Abang Man keluar ambil barang berniaga untuk besok. Hari ni Wak Haji Nasiran dah suruh ambil nanas dekat rumah dia. Abang Man suka lah berurusan dengan dia sebab orangnya tak berkira. Nanas dia pula besar-besar. Abang Man pergilah ke rumah Wak Haji Nasiran yang tak jauh daripada rumah dia. Wak dah siap petik lah nanas dan dilunggukkan dekat bawah pokok jambu. Banyak nanasnya sampai tak muat bonet kereta Toyota DX Abang Man. Terpaksalah letak dekat seat belakang sikit. Lepas berurusan tu, Abang Man pun balik. Bila sampai dekat rumah, Abang Man tengok isteri dia tengah duduk berlunjung. Kakinya dia luruskan. Abang Man tanya, kenapa? Dah nak bersalin ke? Kalau ikut due date-nya ada seminggu lagi. Tak nak tanggung risiko? Abang Man mandi dan bersiap nak bawa isteri dia ke hospital. Sampai dekat hospital, isteri Abang Man terus dibawa ke ward. Abang Man dengan anak dia pun tunggu dekat bilik menunggu. Tak lama kemudian, jururawat datang jumpa Abang Man. Beritahu dia yang isteri dia akan dibedah memandangkan kedudukan bayinya songsang. Encik balik dulu, apa-apa hal nanti pihak kami call. Mungkin esok doktor baru nak bedah. Dipendekkan cerita, isteri Abang Man selamat melahirkan seorang lagi bayi lelaki. Lepas seminggu, isteri Abang Man balik ke rumah. Bermulalah gangguan terhadap mereka sekeluarga. Malam tu, isteri Abang Man tengah tidur sambil susukan bayi. Tiba-tiba isteri dia terasa macam ada orang perempuan berkerubung kain batik heret kaki kiri dia. Menjerit-jerit isteri Abang Man. Bila Abang Man terjaga, dia tengok isteri dia dah berganjak lebih kurang 5 kaki dari tempat tidur dia. Isteri Abang Man termengah-mengah sambil urut kaki kiri dia. Dan dalam masa yang sama, dekat atas rumah kedengaran bunyi hilayan yang sungguh kuat. Abang Man letak isteri dia dekat tempat tidur dia balik. Kemudian dia pergi ambil wuduk. Abang Man beristighfar. Bila dah tenang, dia baca Al-Fatihah, ayat kursi 9 wakaf, surah Al-Ikhlas 3 kali dan Al-Falaq dan An-Nas. Lepas tu dibaca ayat 9 surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun 11 kali. Dan ayat untuk tajamkan panca indera. Bila Abang Man nampak sama-sama jelmaan perempuan berkelubung kain batik tu dekat penjuru bilik, terus dibacakan afa hasibtum annama khalaqnakum abtha wa annakum ilaina la turji'un 17 kali. Ayat untuk hancurkan syaitan. Perempuan berkelubung kain batik tu terus lenyap macam kabus. Hilayan atas rumah dah bertukar jadi tangisan yang mendayu-dayu. Abang Man pun keluar rumah turun ikut pintu belakang. Bila nampak je jelmaan perempuan berjubah putih lusuh atas bumbu rumah, cepat-cepat Abang Man baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsy azim 21 kali sambil hentak tumit kaki kanan ke tanah. Jelmaan berjubah putih tu macam menekan dada kesakitan. Kemudian Abang Man azan sampai 7 kali. Jelmaan tu terus hilang. Bila dah selesai, Abang Man naik ke rumah. Tak banyak cakap, terus ambil bantal nak tidur. Baru je nak lelap, isteri Abang Man kejut. Bang, bunyi apa tu? Abang Man amati bunyi tu. Bukan bunyi belalang plastik. Bunyi ni lebih kasar. Rek, rek, rek. Bersahut-sahutan dekat luar rumah. Itu bunyi belalang kerek. Abang Man pergi ambil wuduk. Lepas tu dia baca Al-Fatihah dengan 3 kul. Terus dia turun rumah ikut pintu belakang. Kemudian dia baca ayat kursi 113 kali. Belalang-belalang tu terus berlanggar sesama sendiri. Langgar dinding rumah, langgar pokok macam belalang gila.
Abang Man pun hairan lah, macam mana belalang-belalang tu boleh datang serentak dekat rumah dia. Macam ada yang menghantar. Bila dah selesai masalah belalang kerek tu, Abang Man rasa macam dah tak bertenaga lah. Tapi dia perasan macam ada seseorang perhatikan dia dari arah masjid. Bila Abang Man perhatikan betul-betul, lah abah dia punya. Abah Abang Man ni memang selalu datang awal ke masjid. Selalunya 10 minit awal lah. Rupanya sampai ke subuh Abang Man bertempur dengan syaitan tu. Pukul 9 pagi, emak Abang Man datang sambil bawa sarapan roti canai. Abang Man tak berniaga hari tu, penat lah. Malam tadi dah bertempur, berselera anak beranak Abang Man makan. Kemudian emak dia tanya kenapa dia ada dekat luar masa subuh tadi. Abang Man pun ceritakanlah apa yang jadi sepanjang malam sampai ke subuh tu. Malam tu tak ada apa-apa gangguan. Sebulan jugalah mereka hidup aman. Tiba masa untuk check up bayi dekat klinik. Pagi tu Abang Man tak ada masa nak hantar ke klinik. Jadi mereka pergi malam lepas solat maghrib. Balik dah dekat pukul 10 malam lepas makan dekat kedai Tom Yam. Isteri Abang Man tak boleh jalan macam biasa, jalan perlahan-lahan. Yelah baru lepas pembedahan kan. Jadi perjalanan dia agak lambat sikit. Abang Man dukung bayi dengan pimpin sekali. Jalan lajulah. Isteri dia dekat belakang. Dah buka pintu, Abang Man bawa lah masuk anak-anak dia ke rumah. Kemudian dia turun balik nak pimpin isteri dia. Masa Abang Man nak pergi dekat isteri dia tu, Abang Man nampak isteri dia tengah berdiri tegak, tak bergerak, sambil tangan dia tunjuk ke satu arah. Dia tunjuk bawah sebatang pokok kelapa 30 meter daripada rumah dia. Ada benda macam orang yang berkafan tengah duduk mencangkung, renung isteri Abang Man. Makhluk tu terapung lebih kurang 3 kaki dari tanah. Wajahnya tak nampak. Dah, jom, jangan layan benda tu, biar nanti abang kerjakan dia. Abang Man terus tarik tangan isteri dia. Sampai dekat rumah, Abang Man suruh isteri dia tutup pintu. Lepas tu Abang Man pergilah kat bawah pokok kelapa tu. Tapi makhluk tu dah tak ada. Penakut punya setan. Berani cuma dengan perempuan dalam pantang je. Dalam pukul 1 pagi, Abang Man masuk tidur. Sayup-sayup terdengar bunyi burung hantu. Makin lama makin banyak pula. Rasanya dalam 13 ekor dekat sekeliling rumah dia. Dah lah burung ni kalau berbunyi dekat ujung kebun pun kuat bunyinya. Ini kan boleh dekat tepi rumah. Banyak pula tu. Abang Man cuba tenangkan diri. Dia tahu kali ni gangguannya lebih besar dari sebelum ni. Dia pergi ambil wuduk dan solat tahajud. Selesai berzikir ringkas, bunyi burung hantu tu semakin rancak dan memeningkan. Abang Man terus keluar rumah. Kali ni dia ikut pintu depan. Bila sampai dekat bawah rumah, Abang Man tengok memang betul banyak burung hantu sekeliling rumah dia. Abang Man terus baca Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 9 wakaf 3 kali, dan sampai pada ayat wala ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia ulang 113 kali. Dalam masa yang sama, ada seekor 2 burung hantu cuba serang Abang Man, tapi tak sampai pun. Abang Man baca Bismillah 5 3 kali disambung dengan Bismillah 6. Bismillahis-sami'il basiril ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa bikulli syai'in alim 3 kali. Tiba-tiba Abang Man dengar bunyi burung-burung tu macam tercekik. Ada beberapa ekor burung mengelupur dan jatuh dari pokok. Kemudian pembawa burung-burung ni menjelma dekat depan Abang Man. Berbentuk manusia tapi ada tanduk satu, sama tinggi dengan rumah Abang Man. Cukup, jangan baca lagi. Terseksa kami. Abang Man tak peduli sebab syaitan ni suka berpura-pura. Sebelum dia serang, baik kita serang dulu. Abang Man terus berzikir dalam hati hingga terasa tanah, pokok, batu ikut sama berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berulang-ulang. Jelmaan tu tutup telinga. Abang Man zikir Asma'ul Husna pula. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabal, Ya Mutakabbil, Ya Khalid 99 kali. Kemudian Abang Man buat isyarat belah dengan tangan pada jelmaan tu. Dengan izin Allah, jelmaan tu terbelah dari kepala hingga ke kelangkang, dan dia cuba cantumkan balik badan dia. Tapi Abang Man terus baca 7 salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuhil fil alamin. Semuanya hancur, termasuklah burung hantu yang banyak tu. Bulu burung berterabur sekeliling rumah dia. Bila rasa dah tenang, Abang Man bagi salam dan naik ke rumah. Rupanya isteri dia tak tidur. Tunggu Abang Man pun tak berapa nak tidur. Dah lah, jomlah kita tidur. Abang penat sangat ni. Nak tidur apa?
dah masuk waktu subuh ni. Selang beberapa minit, azan subuh pun berkumandang. Sebab dah rasa selamat, Abang Man pun solat subuh dekat masjid hari tu. Masa Abang Man tengah tidur tengah hari tu, isteri dia kejut cakap mak dengan abah dia datang. Abang Man jemputlah mereka naik. Tapi orang tua Abang Man tak nak. Mak Abang Man suruh kemas apa yang patut, pindah duduk rumah dia. Mula-mula Abang Man bangkang jugalah. Tapi bila mak Abang Man cakap dia tahu pasal kejadian malam tadi, Abang Man mengalah. Rupanya abah Abang Man ni tahu apa yang jadi dekat Abang Man malam tadi hingga subuh tadi. Bertadi-tadi. Itu yang mereka ajak Abang Man anak beranak pindah dari rumah sewa masjid tu. Dekat rumah orang tua Abang Man ni memang ada bilik kosong. Kebetulan abah Abang Man dalam proses nak buat rumah baru betul-betul dekat sebelah rumah lama dia. Bumbung pun bersambung. Tak lama lepas Abang Man pindah, pihak AJK masjid pun buat keputusan nak robohkan rumah tu. Tapi tak berjaya. Macam-macam jadi. Antaranya kontraktor tersesat, tak jumpa rumah. Ada yang dah jumpa rumah, tapi tukang roboh rumah lari lintang pukang bila dia jekah suara garau dari dalam rumah. Bomoh pun dipanggil untuk pulihkan keadaan. Bomohnya pula lari tak cukup tanah bila nampak kepala melayang-layang datang dekat dia. Bomoh lain pula dijemput. Bomoh ni pula minta abah si Tontong temankan dia. Barulah rumah siap masjid tu berjaya dirobohkan. Itu dia cerita daripada Abang Aman Jaga. Hui, seram juga cerita dia kan. 4 tahun tau dia duduk rumah tu. Boleh tahan dia. Kalau saya sebulan dah belah dah. Yelah, dengan anak kecil lagi, baby lagi, isteri lagi. Hui, cekal juga hati si Abang Man tu. Okeylah, sampai sini video untuk hari ni. Kalau anda ada cerita seram yang nak dikongsikan, sila emailkan ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya. Link saya sertakan dekat bawah. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Hari keempat, Abang Man bawa ada belon. Hari keempat, Abang Man bawa isteri dengan 3, 2, 1. Sejak itulah isteri Abang Man selalu nampak pelbagai jelmaan di mana saja. Penampakan yang tak pernah dia rasa. Separuh badan tempat mandi jenazah tu dah terkeluar ke jalan raya. Abang Man terus letak sayur atas bonet, bergegas dapatkan tempat mandian jenazah tu. Separuh badan tempat mandi jenazah tu dah terkeluar ke jalan raya. Abang Man letak sayur atas bonet dan bergegas dapatkan tempat mandi jenazah yang dah nak terlepas. Okay, 3, 2, 1, hospital. Sampai dekat hospital, isteri Abang Man terus dibawa ke ward. Abang Man dengan anak dia. Abang Man pun keluar rumah. Abang Man pun keluar rumah.